kita duk geram kat dia ni lama lah. Mai hantau hang dapat lah kali ni. Kalau boleh tonyoh tu kita tonyoh. Kalau boleh jolok kita memang jolok. Dia ni mulut memang macam neraka. Nanti saat aku dapat tu dia punya ronyeh macam tak mau-mau. Jangan. Orang-orang yang telah mati samalah keadaannya seperti orang yang masih hidup, iaitu dituntut untuk menjaga kehormatannya dan dilarang terhadap melakukan terhadapnya sebarang perkara yang menghina dan menyakitinya. Sebab tu orang yang memandikan jenazah ini juga dia memegang amanah yang cukup besar. Dia memegang amanah menjaga, memuliakan dan menghormati serta menutup segala aib si mati. Jika ada apa-apa aib si mati, orang yang memandikan jenazah ni dia berperanan untuk menyembunyikannya. Kecualilah jenazah itu jenazah yang baik, jenazah yang memang boleh dijadikan contoh pada orang lain. Contohlah, kita mandi seorang ni, dia ni ulama besar, kita kata aku ni untung dapat bagi mandi, tangan dia lembut, sejuk, memang orang mati sejuk, tangan dia, muka dia berseri-seri, tanda apa masa macam-macam. Yang tu okey. Yang ni sekali lagi tahu tangan dia keras, yang nu susah nak angkat, yang ni saat lagi yang nu apa padalah dengan dosa di atas dunia. Bukan kita semua tak kenal dia. Jangan. Hari ni kita buka aib dia, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan buka 10 aib kita. Apapun menjaga dan memelihara aib, sama ada orang tu masih hidup maupun orang tu setelah mati, adalah suatu yang sangat dituntut. Kecuali pada tujuan-tujuan yang diharuskan oleh syarak. Kalau aib orang ni kita tak boleh buka tanpa sebarang tujuan, melainkan kalau nak dibicarakan di mahkamah contohnya. Selagi mana tak perlu cerita, tak payah cerita. Yang ni lambat siang kira nak londeh orang semua, tak boleh. Kita kena selalu berprasangka baik pada orang, kerana sekiranya kita masih ada dalam diri kita prasangka buruk, itulah sebenarnya hati kita. Kita tengok orang, kita nampak dari segi buruk dia saja. Tengok orang ni, kita tahu dah kawan ni punya buruk tak mana. Tengok orang ni, kita tahu kawan ni punya buruk tak mana. Yang sebenar-benar buruk ialah hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selain daripada itu juga, kita dibolehkan sekiranya jenazah ataupun mayat itu orang bukan Islam yang sangat kita kenali, sama ada jiran kita, saudara-saudara kita, mungkin ada adik-beradik ataupun belah mana ke yang yang ada cerita macam Tok Bisan dia orang bukan Islam. Bila mak mentua anak kita ni meninggal, kita ni Tok Bisan nak pergi tengok lah. Kita orang Melayu kita ni, kalau dengan Tok Bisan ni kira habis tank kan. Nak pergi mana ni? Nak pergi rumah Tok Bisan. Tapi zaman lah ni kurang lah. Dulu-dulu kalau menziarahi Tok Bisan ni, nak pergi mana ni? Nak pergi rumah Bisan ni, Kenuri, rumah Bisan tu. Lah ni tak ada lah. Bisan ke apa ke. Tak pergi lah, tak macam dulu lah. Tak apalah. Boleh tak dia pergi menziarahi Tok Bisan dia yang bukan Islam meninggal? Boleh. Boleh tak dia mengiringi jenazah dia ke tanah perkuburan? Boleh. Yang tak bolehnya bila dia duduk pergi bakar sekali, jangan kita pula pergi tolong tolak. Ataupun duduk pergi pakai lencana sama dengan macam ni pun tak payah. Tak pun ambil tolong bawa hak yang dia punya batang buluh tu ke. Pasal ni untuk bisan aku ni nak bawa tak payah. Yang tu kepercayaan agama. Yang tu memang tak boleh. Kalau macam contohnya jenazah yang bukan Islam yang hanun dawau, kita pergi duk pergi bubuh bunga pula, yang tu semua tak payah. Tak payah. Tuan-tuan saya tak tahu di belah Kedah dulu-dulu masa saya kecil-kecil, kalau jenazah di Pening ni, kalau mayat di Pening, dulu kita mayat tu dia bubuh bunga. Dulu kita mayat dulu dia jenis panjang, dia wagon, tapi jenis legend lah. Hak bawa mayat tu pun India, spek mata hitam dia tu satu macamnya. Tengok dia pun berhantu. Bukan dia tu berhantu, nampak macam
Sengih lah sengih. Tapi kereta boleh buh ni, boleh buh bunga. Dulu orang Tanjung, mami mamu ni banyak. Dia punya bunga kena bubuh, ustaz. Bunga ni semua rahmat. Dia pergi gantung bunga bunga bulat tu. Ada dululah. Lepas tu lama kelamaan makin hari makin kurang makin hari. Alhamdulillah hari ni tak ada. Dulu dia ada bunga kait tu. Bunga kait tu buah atas keranda apa dah. Lah ni makin hari makin lama makin banyak orang yang faham agama, insya-Allah dah tak ada. Kecuali yang memang pemikiran ortodoks yang masih lagi ada, tapi kalau dinasihatkan memang tak buatlah. Jangan buat. Dulu dia punya karang bunga atas keranda bunga lagi. Beli bunga tu bukan murah, mahal. Dekat RM100 lebih beli bunga tu bubuh atas keranda. Lepas tu keranda dia ikat bunga tu pakai benang hak meralik-meralik tu. Dah habis semua, dah tanam semua, ambil pula bunga tu bubuh pula atas kubur. Tu di Tanjung Dulu kubur lepa ada ni, ada tiang boleh buat rumah, ada macam tirai. Dulu dahsyat. Lepas tu Majlis Agama keluarkan fatwa dilarang membuat sebarang binaan di atas kubur, maka semuanya itu diruntuhkan, melainkan binaan yang tidak bersifat kekal seperti pengadang batu yang boleh diubah ketika mana ada pengurusan jenazah yang lain. Okey. Seterusnya, cara menurunkan mayat ke dalam kubur. Menurut huraian ulama dalam kitab Sabilul Muhtadin, cara menurunkan mayat ke dalam kubur adalah seperti berikut. Sunat meletakkan kepala usungan jenazah di tepi kaki kubur. Macam mana nak berturun? Berturun kok tepi. Okey. Baik. Apa pun bergantung kepada kekuatan struktur tanah. Kadang-kadang dia sesuai ikut tepi, kadang-kadang dia sesuai ikut depan. Dia tengok kekuatan struktur tanah. Memang dia ikut macam ni bagus. Tapi kadang-kadang tanah kita tu tak sesuai berdiri di sebelah tepi. Sekali dia turun dengan kawan yang di atas tu turun sekali. Kawan ni tak ada tanam, kita tanam yang ni dulu. Kena tengok tempat. Okey. Di sini yang tanah tu dia tanah keras ke tanah apa? Tanah keras. Korek pakai backhoe ke? Di Penang tak ada backhoe tak ada. Semua pakai cangkui. Pasal tanah dia tanah pasir, dan bawah tu saja sikit keras. Yang atas semua pasir tambun. Memang tak boleh berdiri, kiri pun tak boleh berdiri, kanan boleh berdiri tang kepala. Tu jenazah diturunkan daripada hadapan macam ni, turun. Pasal apa? Yang tu je yang kuat. Berdiri kat tepi memang turun sekali dengan kawan tu. Baik. Sunat mengeluarkan mayat dari pihak kepalanya dan dimasukkan ke dalam kubur dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepala. Contohnya yang ni liang. Okey, ni kiblat kat belah ni. Kiblat kat belah ni liang. So buat turun kot ni. Buat turun kot ni. Okey. Dan mendahulukan kepalanya. Buat turun kepala dulu. Okey. Dan orang yang turun ke dalam kubur untuk menatang mayat dan meletakkan di tempatnya disunatkan seramai 3 orang, dan disunatkan oleh orang lelaki. Jangan orang perempuan pula duk pergi turun dalam kubur, duk buat satu macam macam hero pula kan. Sama ada mayat itu lelaki ataupun perempuan, yang sunat turun tu ialah lelaki. Baik. Dan siapa dia yang kena turun ni? Yang pertama sekali, ahli waris dia.
ahli waris dia. Ahli waris. Sebaik-baiknya anak-anak dia, adik-adik dia, ahli keluarga dia yang ada hubung kait dengan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab ketika mana kita nak menyambut dia, ketika mana nak sambut dia, kalau ada yang pakai keranda tu okeylah, dia turun dengan keranda. Kalau yang tak pakai keranda, yang buat turun mayat saja. Yang tu bukan apa tuan-tuan. Sat lagi, kalau orang lain, orang bukan adik-beradik, turun-turun mayat tu, dia berat, apa nak buat? Mulut. Mulut tu. Kalau adik-beradik takkan kita nak kata, kan? Adik-beradik kita, mak ayah kita, kaum keluarga kita dah tentu tak kata sebab kita kenal dia. Kecualilah jika tiada ada pilihan lain, maka pada ketika itu bolehlah orang lain yang dipercayai. Baik. Jika si mati itu perempuan, maka suaminya lebih aula. Suami jangan buat sedih sangat. Turun sambut jenazah isteri. Abang kata, aku nanti mau di pintu syurga. Jangan pula dalam hati selamat, boleh fikir lain dah. Jangan. Saya lagi duduk berkelih macam Piramli. Do akan mati dulu, Minah akan mati dulu. Jangan. Siapa pun mati dulu, dia tetap suami kita, dia tetap isteri kita. Mudah-mudahan dia adalah suami kita daripada dunia sampai akhirat. Dialah isteri kita daripada dunia sampai akhirat. Baik. Semasa memasukkan mayat ke dalam kubur, disunatkan membaca seperti berikut. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah kami meletakkanmu di sini, dan berdasarkan kepada peraturan dan hukum-hukum agama Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami serahkanmu kepadamu, kami serahkanmu kepada Allah yang melimpah rahmatnya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah di atas segala millah. Millah ni maknanya apa? Ajaran, segala peraturan, segala hukum yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami serahkan dia kepadamu ya Allah. Kami serahkan dirimu kepada Allah, kami serahkan dia kepadamu ya Allah. Okey. Baik. Sebab tu nak turun, bukan turun saja, kena ada orang yang faham dan yang saya bila saya nak turun, dia pasti tak bagi. Tak boleh ustaz. Ustaz turun, orang lain semua tak boleh turun. Lepas tu satu lagi, bila ustaz turun nak naik susah. Mereka kata terus terang punya. Saat lagi ustaz pijak kerana tu patah pula kan. Jadi itu kerja pula. So ustaz duduk di atas sudah. Tapi kalau dapat merasai turun, tengok sendiri dan sebagainya, pada ketika itu dia akan lebih menjiwai ke dalam hati. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah." Apabila kamu meletakkan mayat orang-orang kamu di dalam kubur, maka bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Di dalam hadis yang lain diterangkan bahawa semasa meletakkan mayat Ummu Kalsum, iaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam kubur, baginda membaca ayat Al-Quran, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Artinya, daripada bumi lah kami menciptakan kamu, dan ke dalamnya kami mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Yang ni ayat Quran.
Kemudian baginda membaca bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Kita pun boleh baca yang sama jika kita menurunkan mayat pada ketika itu. Baik. Sunat menaungi kubur dengan kain lebar semasa menanam mayat, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan sunat muakkadah jika ia mayat perempuan ataupun khunsa. Maknanya apa? Kena ada penutup. Kena ada penutup. Maksudnya tutup tu tutup apa? Bukan buat khemah dah. Ni, pegang kain tu. Tutup pegang kain. Terutamanya jenazah perempuan. Ada orang, 4 orang di atas pegang kain. Untuk turun mayat tu, kalau boleh jangan bagi nampak susuk tubuh mayat perempuan itu. Kita sangat menjaga dan memelihara aib. Menjaga dan memelihara aib, terutamanya bagi kalangan wanita. Sebab tu bila kita bawa, itu dalam bab yang sebelum ni, bila kita bawa jenazah perempuan, kalau tidak pakai keranda, memang kita kena letak satu macam gelung supaya menutupi bahagian dada. Tapi di Malaysia ni semuanya pakai keranda, kan? So tak ada masalah lah. Tapi di negara-negara luar biasanya mereka pakai bawa lagu tu saja. Sunat meletakkan mayat di dalam kubur dalam keadaan mengiring di atas lambung kanannya, serta wajib menghadap dia ke arah kiblat. Pusing sebelah kanan dan wajib mengarah kiblat. Okey, pusing siap-siap. Baik. Sunat melekapkan mukanya dalam kedua kakinya ke dinding liang lahat. Bagi yang ada liang tu boleh masuk terus. Okey. Dan serta dibongkokkan sedikit badannya supaya tidak tertiarap. Kita bagi macam ni sikit badan tu. Pasal apa? Bila kita buat macam ni, takut dia tertiarap terus. Baik. Kemudian disandarkan belakangnya dengan batu ataupun buku-buku tanah keras supaya tidak terlentang, dan dialaskan kepalanya dengan batu ataupun tanah. Kita duk gempai tanah tu kan, seorang kena bagi 3. Okay. Minha khalaqnakum, bagi 1. Wa fiha nu'idukum, 2. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, 3. Cukup lah. Seorang 3 dah banyak. Yang ni dah boleh gumpul di India punya tak tahu. Kena buat bagi. Yang ni bukan pasal apa. Pasal apa kena buat ni? Pasal nak buat macam sedai. Sat lagi duk kata bulat, lapar lah. Boleh buat macam sedai, macam bantai. Jangan bawa bantai pula. Dia kata payah kat Ustaz, buh bantai tu senang. Kemudian dibuka ikatan kain kafannya dan diselakkan mukanya daripada pipi kanannya, serta ditemukan pipinya dengan tanah supaya si mati berada dalam keadaan merendah diri. Buka bagi kena pipi itu ke tanah. Okay. Ada dia riau macam. Yang ni semua benda yang akan kita semua lalui. Boleh dengar, kita tak tahu bila kita masuk tu macam mana kita nak hadap semua. Dan setelah itu wajiblah ditutup liang lahat itu dengan papan dan sebagainya supaya mayat tidak tertindih dengan tanah. Kalau jenis yang masuk ke dalam tu kena ada papan sekepin, tutup macam tu. Kalau yang ada liang, masuk dalam liang, tutup papan di atas. Bagilah can. Yang ni dah boleh bubur, dia kamu dengan tanah-tanah sekali. Kecuali macam yang sedang berlaku di Palestin, kan? Apabila semua jenazah itu dikebumikan di dalam satu liang, memang tak ada keranda apa-apa pun tak ada, bubuh lagu tu saja, lepas itu panggil traktor tolak. Kalau nak bubuh dengan papan memang tak ada lah. Kematian mencecah hampir 12,000 orang mati. 5,000 di antaranya ialah kanak-kanak,
4,000 lagi orang perempuan. Tapi berapa orang askar Hamas nak mati? Berapa orang? Tak tulis. Tak tulis. Tak tulis maknanya apa? Mati tak ramai lah. Yang mati banyak ni ialah orang awam. Sebab tu Zionis ataupun Yahudi ni, Israel ni sangat-sangat jahat. Bukan dekat jahat, sangat-sangat jahat. Manusia yang tidak ada hati perut, manusia yang tidak ada peri kemanusiaan, manusia yang lebih buruk daripada binatang. Semoga Allah melaknati mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, semoga Allah taala beri kemenangan kepada para pejuang di Palestin, semoga Allah tunjukkan kepada mereka bukti janji Allah di dalam Al-Quran akan kemenangan Islam di bumi Palestin. Dia nanti main sampai satu masa Yahudi ni akan lari duduk bersembunyi di satu pokok, di celah-celah pokok. Kalau tuan-tuan baca dalam satu hadis, ada. Bila mai satu zaman nanti, Yahudi ni semua akan lari semua daripada sembunyi kat celah-celah pokok. Ada. Tuan-tuan. Tapi yang tu kena baca kuliah lain lah. Tapi dekat-dekat dah. Tak pernah dengar lagi setan Yahudi ni punya marah. Sebenarnya mereka kalah banyak. Mereka kalah banyak. Cuma Islam tak menang lagi sepenuhnya. Baik. Jangan lupa teruskanlah berdoa dan berdoa dan berdoa. Okey. Sunat bagi orang-orang yang hadir meruap-ruap tanah ni. 3 ruap dan menjatuhkannya ke dalam kubur di pihak kepala mayat, serta membaca ruap yang pertama, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Perbuatan yang tersebut sungguh pun tidak diterangkan hikmahnya dan tujuannya seperti setengah perintah syarak yang lain, tetapi tentulah ada kebaikan bagi si mati kerana ada dalil syarak mengenainya. Mesti ada sebab kenapa Nabi suruh buat macam tu, dan mesti ada sebab Nabi buat dekat anak dia macam tu. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Uthman bin Maz'un wa atal khabra fahatha thalatha hasayatin wa huwa qa'imun. Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembahyangkan mayat Uthman bin Maz'un, dan setelah mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, baginda berdiri di tepi kubur arah kepala mayat, lalu dijatuhkan 3 ruap tanah ke dalam kubur itu. Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu ialah saudara susuan baginda. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, baginda telah mencium mayat Uthman bin Maz'un sambil menitiskan air mata. Uthman bin Maz'un lah orang yang mula-mula meninggal daripada kalangan muhajirin di Madinah, dan yang mula-mula ditanam di tanah perkuburan Al-Baqi'. So kalau kita baca sejarah di tanah perkuburan Al-Baqi', orang muhajirin yang pertama yang meninggal dan ditanam di tanah perkuburan Al-Baqi' ialah Uthman bin Maz'un. Siapa dia? Dia adalah saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu jugalah sikit-sikit sejarah. Duk pi Baqi' ni duk pi selalu dah. Apa sejarah pun tak tahu. Dia kata sunat pi Baqi', pi dah. Dan tanah perkuburan Al-Baqi' ini adalah tanah perkuburan yang ketiga dibangkitkan di Yaumul Mahsyar. Yang pertama makam Rasulullah, kemudian yang kedua syuhada Al-Uhud, kemudian Al-Baqi'. Yang Sungai Petani, Sungai Pinang semua tak tahu nombor berapa.
Ha. Siapa yang meninggal, lepas tu masuklah Al-Ma'la dan sebagainya. Al-Ma'la ni ialah tempat di mana Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dikebumikan. Kalau tuan-tuan balik daripada ziarah, tuan-tuan akan nampak satu tanah dilindungi oleh batu tembok. Ada satu pepohon di hujung sana tu. Itu kalau mutawih tu, muzawir tu, dia akan kata tu, yang ni Al-Ma'la. Al-Ma'la ni ialah tanah perkuburan di mana di dalamnya ialah salah seorang daripada isteri Nabi, iaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Tak ada batu nisan apa, dia berketui batu gitu ya. Kan? Jenuh. Sama semua pula tu. Tak ada siapa pun, tak ada tinggi tanah apa pun, tak ada. Kita saja yang tinggi tanah lah apalah, tak ada. Depa semua sama. Kemudian beruntunglah mereka yang meninggal di Mekah atau di Madinah dan dikebumikan di tanah-tanah perkuburan tersebut. Yang paling-paling best kalau dikebumikan di Baqi'. Kalau di Madinah meninggal, insya-Allah dikebumikan di Baqi'. Cuma nak masuk dalam mana tak tahu. Mungkin hujung lah, hujung. Kalau di Mekah dia ada pilihan. Selalunya orang-orang luar ni di tanah perkuburan yang jauh sikit, dekat Aziziyah tu, dekat situ jarang diberi peluang untuk di tanah perkuburan Al-Ma'la. Sebab Arab ni dia punya asabiah dia kuat juga kan? Kemudian saat lagi ada satu cerita pasal Arab ni. Ada satu orang dia cakap, cari last, setelah itu ditimbuslah kuburnya, setelah sunat ditinggikan kuburnya pada kadar sejengkal supaya mudah diketahui, diziarahi serta dijaga kehormatannya. Setelah ditinggikan kadar sejengkal, maka lebih afdal diratakan tanahnya daripada menjadikannya membusut seperti bukit. Bagi orang Islam dah buat naik sejengkal, lepas tu bagi rata balik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nanti bila kita dah raput tanah tu dah turun, barulah kita nak tambah, boleh tambah. Dan selepas daripada tu, hendaklah kita ratakan seperti mana kubur orang lain juga. Sebab dia akan turun kan, bila papan tu pecah, dia akan turun, dia jadi lopak ni. Masa tu kita kena tambah tanah. Okay. Cerita pasal tak apa, kita bagi habis dulu. Perkara yang dituntut melakukannya sesudah dikebumikan. Yang pertama, menjirus air sejuk yang bersih, suci di atas kubur. Tengok air sejuk. Tahu? Jangan dia pergi bubuh air cendana, air apa. Kita ni bancuh siap beli cendana, pergi beli pula kedai Robogan Pilih ni. Daripada bancuh cendana, baik bagi kopi O, Melo ke, bancuh cendana. Bila orang tanya pasal apa, dah air nak bagi wangi. Ada buah cendana, buah yang mawak lagi, macam-macam. Ini berdasarkan hadis yang menerangkan bahawa Nabi SAW telah berbuat demikian kepada kubur putranya Ibrahim dan sahabatnya Uthman bin Maz'un. Hikmah menjirus air ini tidaklah diketahui. Dalam pada itu, setengah ulama mengatakan tujuannya adalah untuk mengambil sempena semoga kubur itu menjadi sejuk, dingin, ataupun secara literalnya, maksudnya secara logiknya, supaya tanah itu lebih mendap dan mampat ke bawah. Macam tu. Tapi itu sunnah Nabi SAW. Baik.
Yang kedua, setelah selesai menanam mayat, sunat bagi orang-orang yang hadir duduk sebentar di sisi kubur mendoakan bagi si mati semoga ia dapat menjawab dengan betul soal-soal malaikat munkar dan nakir, dan semoga Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosanya. Sunat duduk sebentar. Yang duduk ni khilaf, duduk ke berdiri. Yang tak boleh, yang pastinya tak boleh duduk atas kubur. Okay. Atas kubur memang tak boleh duduk. So kalau kita nak duduk atas kubur, kena berdiri. Ataupun kalau kita nak duduk di keliling kubur tu yang bukan atas kubur orang, yang tu boleh. Boleh. Di laluan tu ke apa ke, itu boleh. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li aqikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Apabila selesai, dan biasanya Nabi SAW apabila selesai menanam mayat, baginda berdiri di tepi kubur. Nampak? Baginda berdiri di tepi kubur lalu bersabda, pohonkanlah keampunan bagi saudara kamu si mati ini, semoga Allah mengampunkan dosanya, dan pohonkanlah semoga Allah menjadikan i'tiqadnya tetap teguh berdasarkan kalimah tauhid, kerana ia sekarang sedang disoal. Idza dufinal mayyit kana lahu yus'al. Masuk je dalam kubur, tutup memang dia akan kena soal. Kalau saya dipasuruh talqin, saya memang memilih untuk berdiri. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang nak berdiri di kala orang lain semua duduk. Dapatlah cok sat Wahabi yang tu ya. Dapatlah cok, dia ni Wahabi. Wahabi tak Wahabi pun, Syekh Abdul Rahman As-Sudais ketika dalam khutbah dia sebut, kita ni qadam Al-Haramain Asy-Syarifain dan juga seluruh orang yang ada di Mekah dan Madinah, dia berpegang kepada manhaj salafi. Dia pegang abang, dia kata kami mazhab manhaj salafi, bukan nak tambah mazhab lain tak, tetapi ia adalah apa yang diambil daripada 4 mazhab utama. Dia kata tak perlu tambah mazhab yang kelima dah. Tapi dia tetap menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kita duk kata dia kata laisa lahu wahabiyun. Jangan duk kata dia wahabi. Tak. Depa memang manhaj tu pun. So takat kita ni piak-piak kan. Bukan ramai pun, kalut apa kita dah kalut. Dia nak baca kunut ke, dia tak mau baca doa ke, biar lah kat dia. Duk pening buat apa? Yang tak semayang banyak lagi. Kita duk gelut dengan yang tak baca kunut, kita duk tergelut dengan yang duk gerak jari. Ni hak yang tak semayang duk tidur tak bangkit lagi ni banyak. Yang tu kita tak galut pun. Patut yang tu yang kita kena galut. Macam mana nak bawa orang tu pergi masjid? Macam mana nak bawa kawan-kawan kita yang umur sama dengan kita dah, yang nak pi tak ubah lama lagi, yang tak tergerak hatinya untuk datang ke masjid, tak payah duk pergi habaq kat dia Wahabi ke apa ke, hambai masjid dulu. Walaupun nama dia Wahab, wahai Wahabi, hambai sini. Baik. Dia kata apa? Kita membuka pintu kepada perdamaian. Mereka pun tak mau berkeling orang. Kita yang saja duk tak habis-habis. Dan samalah puak-puak sana, puak-puak sini pun. Apa ni tak habis-habis? Duk bertengkak bak khilafiyah ni. Alai. Pening kepala lah. Bertengkak bak usolli. Lepas tu bertengkak bak habis bagi salam, siapa buka. Apa ni? Usolli tu bid'ah ke tak? Dia kata bid'ah sebab Nabi tak pernah buat. Yang buat tu usolli tu masa bila? Sebelum ke selepas sembahyang? Sebelum. Masuk sembahyang tak lagi? Tak masuk. Tu bukan. Tu sebelum sembahyang. Kita baca usolli ni masa sembahyang ke? Tak. Masa belum sembahyang, sebelum takbiratul ihram,
takkan masa takbiratul ihram kita nak baca usalli? Tak ada. Masa takbiratul ihram tu kita qasad ta'arud dengan ta'yin, masuk betul-betul dalam hati, masuk Allahu Akbar. Tak sebut pun usalli. Usalli tu sebut tadi. Jangan bertengkak lah. Jadi macam di Mekah, kita Melayu ni pula dia jenis was-was. Duk usalli. Last sekali Arab tu marah dia. Dia tahang nak sembahyang, abang kat aku buat apa? Kan usalli tu saja aku sembahyang. Arab ni faham lah. Arab ni kata hang nak sembahyang dah, abang aku buat apa? Arab Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, kalau mengikut pendapat dan pandangan mazhab, kita tadi tuan-tuan main 5.30 main di masjid. Tuan-tuan nak sembahyang apa? Main Isyak. Tuan-tuan mesti nak main sembahyang subuh. Maknanya dah ada niat dah. Dari segi tu niat. Cumanya ulama kata kita menzahirkan niat ni sebab apa? Tadi kot tengah jalan ternampak anjing ke, nampak ada lintas apa ke, nak bagi niat kita tu kemah, nak bagi jelas. Baik sini usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Macam tu. Nak bagi jelas je, tak kacau apa pun. Itu je. Baik. So tak salah kita mendoakan kepada si mayat, tak salah kita bertalqin, cumanya kalau boleh nak berdiri, berdirilah. Kalau tak mau berdiri pun duduk. Adalah ni yang tempat talqin tu dia bubuh dengan bangku. Baru ni saya pergi satu tanah perkuburan tu, terkejut saya. Dah lah bubuh kemah. Hak yang tukang bagi talqin ni bagi duduk bangku lagu ni, tapi bangku taman. Hai, saya kata ni sempoi bangku kerusi duduk taman depan rumah ni. Bangku kerusi. Tok imam duduk bangku tu lagi lama lah dia talqin. Saya suruh saya 10 minit pun tak sampai, saya baca satu, lepas tu doalah kepada si mati. Selesai, habis. Menurut hukum syarak sebagaimana yang diterangkan dalam hadis bahawa sebaik saja si mati dikebumikan, maka hendaklah beristighfar, memohon keampunan baginya, semoga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosanya. Berdoa memohon semoga Allah Ta'ala menjadikan i'tiqad, tetap teguh berdasarkan kalimah tauhid semasa ia disoal oleh malaikat tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Apabila datang kepadamu malaikat bertanya ia, siapakah Tuhanmu? Maka jawablah olehmu dengan tenang dan nyata, Allah itu Tuhanku. Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Maka jawablah olehmu, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamaku ialah Islam. Okey. Daripada hadis ini juga dan hadis-hadis yang lain dapat dipaham soal kubur sabit akan berlaku, dan masa berlakunya ialah sesudah si mati dikebumikan, sama ada ia berada di dalam kubur yang biasa ataupun di dasar lautan atau di dalam perut binatang yang buas ataupun hangus menjadi abu, dia tetap akan disoal. Roh si mati akan kembali ke jasadnya ketika mana ia disoal, dan si mati mendapat faedah kebaikan dan rahmat dengan sebab doa orang yang hidup untuknya. Hakikat ini ditegaskan juga di dalam Al-Quran, menyuruh supaya kita beristighfar, mohon keampunan kepada Allah bagi diri sendiri dan juga bagi sekalian orang yang beriman, sama ada yang hidup maupun yang mati. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa dia. Semoga semuanya ini menjadi dalil bahawa orang yang telah mati selain daripada amal baiknya sendiri, ia juga mendapat rahmat dan daripada amal kebajikan yang dilakukan oleh orang lain untuknya, sama ada berupa doa ataupun lainnya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. Sebelum tu saya nak cerita pasal Arab. Ada satu orang, dia kata lepas daripada persidangan OIC baru ni, yang persidangan tergempak yang kita punya PMXP tu, dia kata Yahudi ni ialah orang ataupun bangsa yang paling penakut. Dia cukup takut, memang penakut Yahudi ni. Dia takut pada siapa tuan? Dia takut pada bayang-bayang diri dia sendiri. Itu Yahudi. Okay. Sebab tu nak masuk ke negara dia yang dicuri daripada Palestin itu,
yang dia kata negara dia, yang dia rampas daripada Palestin, tuan-tuan tahu ada berapa checkpoint nak masuk. Bukan takat cek segala-galanya, dia cek sebagai bawah bas, atas bas, bawa alat pengesan bom semua. Dan dia meragui setiap orang. Siapa yang dia buat muka pelik sikit, memang kawan tu akan dia tahan. Tak tahu dia boleh baca, dia ada six sense kot. Dia boleh baca. Dia takut pada diri dia sendiri. Yang kedua, bangsa Arab. Bangsa Arab ni khianat paling kuat. Tak boleh percaya. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Itu bangsa Arab. Yang ketiga, dia kata bangsa Melayu. Melayu ni paling berani. Pasal apa berani? Hak yang orang lain tak buat, semua dia nak buat. Naik motor tak ada brek, orang Melayu. Terjun jambatan, orang Melayu. Mana dulu pernah dengar orang Melayu terjun jambatan? Tak ada. Lah ni berlama-lama, budak 16 tahun terjun jambatan. Bawa kereta tak ada lesen tengah malam, langgar orang mati habis semua. Siapa? Orang Melayu. Ni hak pi perhimpunan, ni pi perhimpunan solidariti. Hak yang pi perhimpunan tapi tak semayang. Siapa? Orang Melayu. Hak yang boykot ni, boykot tak mau pi McDonald, tak mau pi KFC, tak mau pi Starbucks, tapi duk buat lagi benda haram. Siapa dia? Orang Melayu. Apa dia benda haram kan? Sogok. Yang tu dia kata orang Melayu paling berani. Contoh saja penutup kepada kuliah pagi ni. Wallahu alam, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam.